What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter prediction 1072 ataupun short formnya adalah CP1072. Antara perkara menarik yang kita akan bincangkan termasuklah pembelot yang akan mengkhianati Vegapunk dan Luffy, apa yang mungkin akan berlaku kepada Eustace, Captain Kidd dan nakamanya, dan juga meramalkan tentang Garp yang akan menyerang Blackbeard. Of course, aku berpendapat bahawa ketiga-tiga ini akan menjadi 3 topik utama yang akan dibincangkan dalam chapter yang seterusnya adalah berdasarkan penelitian aku terhadap beberapa chapter yang akhir-akhir ini. So, jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya patuh. Ramai daripada kalangan kita yang kurang memberikan perhatian kepada panel yang menunjukkan sistem pertahanan Frontier Dome yang telah pun terpadam dengan tiba-tiba dan tiada siapa yang dilihat melakukan perkara tersebut. Kita tidak menumpukan perhatian ke atas kejadian ini disebabkan oleh Oda Sensei telah pun berjaya mengalihkan perhatian kita ke arah watak misteri yang telah dihubungi oleh Vegapunk untuk membantu mereka. Namun sebenarnya insiden sistem pertahanan Frontier Dome yang telah terpadam ini sangatlah penting kerana kemungkinan besar ada pembelot dalam kalangan Vegapunk dan ke-6 satelitnya itu sendiri. Tapi persoalannya, siapakah yang telah melakukan perkara khianat tersebut? Pada mulanya, watak paling sesuai yang terlintas di dalam fikiran aku adalah Lilis. Sebabnya kita dapat tengok yang Lilis ini bersungguh-sungguh nak berlawan dengan CP0 bagi membalas dendam untuk Atlas, dan sememangnya apabila Lilis melihat CP0 menyerang Thousand Sunny, dia dengan bersemangatnya mengatakan bahawa nampak gayanya mereka perlu berperang juga akhirnya. Namun demikian, Lilis mempunyai alibi yang kukuh ketika Frontier Dome dipadamkan. Tambahan pula, terlalu obvious kiranya Lilis yang melakukan perkara tersebut. Atlas pula telah cedera dengan parahnya dan tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. York pula tengah melahap dengan gelojohnya dan tidak dilihat dia mampu untuk menggodam sistem pertahanan Vegapunk ini. Jadi kita ada 3 lagi calon satelit yang sememangnya mereka ini arif dengan ilmu sistem pertahanan in which is Pythagoras, Edison dan Shaka. Untuk si Pythagoras pula aku singkirkan juga sebab ianya terlalu obvious kalau dia nak buat benda tu sebab dia berada dekat dengan komputer. Edison pula terlalu sibuk memikirkan idea untuk ciptaan baharunya. Maka yang tinggal hanyalah Shaka sahaja. Jadi aku berpendapat yang Shaka berkemungkinan besar merupakan pengkhianat yang telah memadam Frontier Dome tersebut untuk membenarkan CP0 memasuki makmal level phase itu. Sebabnya Vegapunk Shaka ini merupakan Vegapunk logik. Dia dilihat merupakan Vegapunk yang paling bijak dalam kalangan banyak-banyak Vegapunk yang ada, dan dialah yang mengatakan bahawa mereka sepatutnya melindungi tubuh Vegapunk yang asli. Macam mana kalau Shaka ini telah pun merasakan bahawa dialah yang paling bijak dan layak untuk menggantikan Dr. Vegapunk. Kita pernah tengok sebelum ini yang Shaka sendiri bagi tahu dekat Lanun yang dia sentiasa berjaga-jaga bila bersama dengan Lanun, possibly menunjukkan bahawa dia tidak sukakan Lanun. Yalah, kalau ikut logik yang merupakan sifat bagi Shaka itu sendiri, Lanun sememangnya jahat dan pihak Marine lah watak yang baik. Kita juga dapat tengok sebelum ini yang Shaka lah yang telah menghubungi Dragon dan memberitahu bahawa Vegapunk akan mati tak lama lagi, sedangkan masa tu ejen CP0 tak datang pun lagi ke Egghead Island. Adakah ini menunjukkan bahawa Shaka sebenarnya telah pun berkomplot dengan World Government untuk membunuh the real Vegapunk? Dan mungkinkah disebabkan oleh Shaka yang berpihak dengan World Government inilah menyebabkan Kizaru yakin yang mereka akan mampu untuk berhadapan dengan Vegapunk dan Luffy di Pulau Vegapunk sendiri yang sememangnya dilengkapi dengan pelbagai peralatan yang canggih? Mungkinkah kerana Kizaru telah pun mempunyai Shaka yang akan melumpuhkan Egghead Island daripada dalamannya? Ataupun mungkin sebenarnya Vegapunk sendiri yang mengkhianati Luffy dengan memadamkan Frontier Dome tersebut, dan disebabkan oleh itulah Vegapunk tiba-tiba meninggalkan Luffy dan yang lain di dalam control room tersebut. Sebab apa aku berpendapat macam ini adalah kerana kita dapat tengok yang si Vegapunk ini
ni sememangnya merupakan seorang yang selfish. Contoh paling dekat yang kita dapat tengok adalah dalam chapter ini sendiri, which is pada part Vegapunk menghubungi watak misteri untuk membantu dirinya, walaupun Edison dah nasihatkan Vegapunk agar tidak melakukan perkara tersebut kerana ianya bakal membahayakan watak misteri itu. Tapi si Vegapunk ini langsung tak kisah tentang keselamatan watak tersebut. Yang penting hanyalah keselamatan dirinya. Contoh yang sama juga kita dapat tengok berlaku pada Sentomaru. Bahkan Vegapunk dalam chapter ini juga, Vegapunk sendiri mengakui bahawa Sentomaru mengalami nasib yang seburuk itu adalah disebabkan oleh terlalu taat kepada Vegapunk. Contoh yang lain juga adalah apabila Vegapunk menukarkan Bartholomew Kuma menjadi cyborg yang tidak berhati perut disebabkan untuk meneruskan kajiannya. Tidak dilupakan juga, Vegapunk tidak ingin menyertai Dragon disebabkan oleh dia nak duit yang banyak yang dimiliki oleh Marine untuk meneruskan kajiannya. Dia juga memaksa Luffy untuk menyelamatkan dia, walaupun tindakan tersebut bakal menjadi satu beban yang besar bagi Luffy. Korang nampak tak? Vegapunk ni sanggup melakukan apa sahaja untuk kepentingan dirinya sendiri. So, what if the world government telah pun berunding dengan Vegapunk dengan mengatakan bahawa Vegapunk dibenarkan untuk mengkaji sejarah Void Century dengan syarat Vegapunk perlu membantu world government untuk menangkap Straw Hats Pirate. Kalau benda ni betul-betul berlaku pun, aku sebenarnya tak pelik. Sebabnya kita dapat tengok Law sekarang sedang berhadapan dengan Yonko Blackbeard yang sangatlah licik dan mempunyai nakama yang luar biasa. Si Kid pula sedang menuju ke Pulau Elbaf yang possibly merupakan kawasan bagi Red Hat Pirate yang juga merupakan seorang Yonko. Untuk part Kid ni aku akan bincangkan dengan korang dengan lebih lanjut lepas ni. Luffy je sekarang ni nampak gayanya tidak mempunyai cabaran yang terlalu sukar. Yelah, CP0 dia bantai relax macam tu je dalam chapter yang lepas. Admiral dan Armada Marine pula berkemungkinan tidak akan menjadi satu ancaman bagi Luffy sekiranya Vegapunk bersama mereka. Sebabnya mungkin Vegapunk dapat gunakan ilmu sains dia untuk meloloskan diri daripada Egghead Island. After all, itu pulau milik Vegapunk kot. Akan tetapi, sekiranya Vegapunk sebenarnya merupakan seorang pengkhianat, maka ianya akan menjadi satu cabaran yang besar bagi Luffy untuk berhadapan dengan pihak Marine yang akan bergabung dengan CP0 dan juga SSG yang dimiliki oleh Vegapunk. So guys, macam mana menurut kalian? Menarik juga kan kalau si Vegapunk ni pembelot. Jadi berkemungkinan besar Oda akan memberikan kepada kita detail yang lebih dalam untuk part Frontier Dome yang terpadam ini, kerana kadang-kadang perkara yang kita abaikan inilah yang akan dibincangkan dengan lebih detail dalam chapter yang seterusnya. Part yang seterusnya yang aku nak bincangkan dengan kalian pula adalah tentang Kid. Mungkinkah pertarungan rematch bagi si rambut merah dan si kudung Shanks versus Kid akan berlaku di Pulau Elbaf? Well, of course, teori Elbaf merupakan pulau milik Shanks, merupakan antara teori yang paling masyhur berlegar-legar dalam komuniti One Piece. Dan sampai ke hari ini kita masih belum mendapat apa-apa pengesahan daripada Oda Sensei sama ada teori tersebut betul ataupun salah. Maka sekiranya teori tersebut adalah betul, maka kita akan melihat rematch bagi pertarungan Kid versus Shanks. Aku berpendapat sedemikian adalah kerana kita dapat tengok yang sekarang ini dalam One Piece adalah macam musim rematch ataupun ulangan. Maksud aku macam ni, kita dapat tengok rematch Luffy versus Lucci, rematch Zoro versus Kaku, rematch Kuma versus Marijoa, which Kuma yang sekarang telah pun ke Red Line, the base of Marijoa sekali lagi, dan juga rematch Marineford with the other side of the coin. Maksud rematch Marineford War with the other side of the coin ini adalah Garp yang akan menentang Blackbeard Pirates. Kalau korang perasan dalam Marineford War dulu, seorang legenda Lanun iaitu Whitebeard the Yonko menyerang Marine untuk menyelamatkan Ace. Sekarang ini seorang legenda Marine pula yang menyerang Blackbeard the Yonko untuk menyelamatkan Kobe. Dan yang menariknya adalah kedua-dua watak Ace dan Kobe ini adalah watak yang sangatlah rapat dengan Luffy. So dalam musim rematch yang sedang berlangsung ini, adakah kita bakal melihat rematch bagi Kid versus Shanks? Yalah, sebabnya seperti mana yang kita semua sedia maklum, Kid telah pun kehilangan tangan kirinya itu disebabkan oleh Shanks. Tambahan pula sejak daripada Arc Dressrosa lagi, Kid, Apo dan Hawkins telah beraliansi untuk menyerang Shanks ini. Jadi dengan peningkatan kuasa yang telah dimiliki oleh Kid selepas berhadapan dengan Big Mom, pastinya Kid mempunyai keyakinan yang lebih tinggi untuk berhadapan dengan Shanks sekali lagi. Kalau dulu sebelum lawan dengan Big Mom dan Kaido pun dia dah berani cabar Shanks, takkan sekarang dia nak takut pula. Well, aku harap sangat yang perkara ini akan berlaku sebab aku nak tengok juga scenes perlawanan bagi Red Hat Shanks ni selain daripada dalam movie Red je kan. Oh yes, satu lagi, kalau ada antara korang yang fikir sekarang ni kan Shanks tengah settlekan Bartholomew, macam mana nak lawan Kid? Aku yakin yang Shanks versus Bartholomew tu dah settle dah pun kalau ianya benar-benar berlaku. Yelah, kalau nak hentikan Kaido dari menyerang Marineford pun Shanks ambil masa singkat. Ini kan pula nak berhadapan dengan Bartholomew. Tambahan pula Shanks nak hentikan Bartholomew ni berlaku pada saat Luffy nak meninggalkan Wano. So sekarang dalam manga dah 3 hari berlalu semasa mereka tiba di Egghead Island. Jadi possibly Shanks telah pun settle berhadapan dengan Bartholomew tu. Jadi mungkin Oda akan memberikan kita rematch ini supaya apa yang berlaku
kepada trio 3 bilion ini menjadi seimbang. Law versus Yonko Blackbeard, Luffy versus Marine and Cypher Paul, dan Kate versus Yonko Shanks. Kan balance kalau macam tu kan. Lagipun sejak akhir-akhir ini, Oda kebiasaannya terus memberikan kepada kita sambungan bagi cliffhanger yang berlaku macam kes Kate ni dalam chapter yang seterusnya. So aku harap sangat yang rematch Shanks versus Kate ini akan berlaku nantinya. Kalau korang pula macam mana? Please drop your comment down below. Okay? Part yang terakhir yang aku nak bincangkan dengan kalian adalah tentang Garp yang akan menentang dengan Blackbeard. Dalam video chapter analisis chapter 1071, aku ada cakap yang ianya akan menjadi sangatlah menarik sekiranya Garp mati di tangan Blackbeard. Tapi setelah meneliti semula chapter ini, aku mula terfikir apakah mungkin Garp akan mati ataupun tidak. Macam yang aku cakapkan tadi, arc bagi pertarungan Garp versus Blackbeard ini adalah the other side of the same coin untuk Marineford War. Dan apa yang pastinya dalam Marineford War, Blackbeard lah watak yang telah membunuh seorang lanun legenda, which is the former Yonko Whitebeard. Jadi sekiranya apa yang berlaku dalam arc pada kali ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku dalam Marineford dahulunya, maka Garp pasti akan berjaya untuk menyelamatkan Kobe dan Garp akan terus hidup. Tapi aku tidaklah mengatakan yang Blackbeard akan kalah di tangan Garp. Maknanya mungkin apabila berjaya untuk mencapai misi untuk menyelamatkan Kobe, maka Garp terus meninggalkan Pulau Hachinosu tanpa menghabiskan Blackbeard. Sebab misi Garp hanyalah untuk menyelamatkan Kobe sahaja. Tambahan pula, kalaulah kita nak katakan bahawa Whitebeard yang kuat tu pun boleh dibunuh oleh Blackbeard, takkan Garp dia tak boleh nak bunuh pula. Kita kena ingat yang masa Blackbeard bunuh Whitebeard itu, Whitebeard telah pun berada dalam keadaan yang parah dan sudah pun uzur yang teramat sangat. Akan tetapi untuk Garp ni pula, dia masih berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan even Garp merupakan seorang yang masih bergiat aktif dalam Marine dan menjaga pemakanan dia. Maksud aku, dia bukannya kaki minum macam Whitebeard yang mungkin menyebabkan Whitebeard sakit dengan teruknya, dan dia pula bukannya duduk dan berehat sahaja seperti relik yang berada di Sebaudi. Bahkan dia siap ditugaskan untuk mengekskort Ryugu Kingdom semasa persidangan Reverie, menunjukkan betapa Garp sentiasa berada dalam keadaan yang fit dan bersedia. So aku merasakan yang Garp mungkin akan mampu untuk berhadapan dengan Blackbeard's pirate untuk menyelamatkan Kobe nantinya. Akan tetapi sekiranya Garp kalah sekalipun, ianya tetap akan menjadi satu perkara yang menarik, bahkan lebih menarik daripada Garp menang, seperti mana yang aku dah jelaskan dalam video yang lepas. So ya, sekali lagi, sebab aku merasakan bahawa kita akan melihat sambungan bagi scene Garp ini adalah kerana dalam chapter yang sebelum ini kita dapat tengok teaser Luffy versus Lucci, dan chapter yang seterusnya terus sambungan Luffy versus Lucci. Sebelum tu lagi ada chapter yang tergantung pasal Ancient Giant Robot tu, dan chapter yang seterusnya kita dapat pendedahan tentang robot tersebut. Sama juga dengan chapter yang menunjukkan teaser Law versus Blackbeard. Pada chapter yang seterusnya kita dapat melihat sambungan bagi perlawanan tersebut. So mungkin dalam chapter yang lepas kita dapat tengok teaser Garp nak selamatkan Kobe ini, maka dalam chapter yang akan datang kita bakal mendapat sambungannya juga. Bukan apa, sebab Oda sekarang dilihat semakin mempercepatkan pace penceritaannya ini, maka mungkin perkara yang aku katakan ini akan betul-betul terjadi. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi